Salam sejahtera murid-murid. Bersua kembali bersama Cikgu Hajina dalam Pendidikan Moral Tahun 5. Pada hari ini murid-murid, kita akan belajar unit 14, toleransi. Standard kandungan 14, amalan toleransi dalam hidup bermasyarakat. Standard pembelajaran 14.2, menguraikan kepentingan amalan toleransi dalam hidup bermasyarakat. 14.3, membuat justifikasi kesan pengabaian amalan toleransi dalam hidup bermasyarakat. 14.4, mengekspresikan perasaan berkaitan dengan amalan toleransi dalam hidup bermasyarakat. Objektif pembelajaran kita pada hari ini murid-murid, pada akhir pembelajaran diharap murid dapat menyatakan kepentingan amalan toleransi dalam hidup bermasyarakat dengan betul. Kemudian, yang kedua, membuat justifikasi kesan pengabaian amalan toleransi dalam hidup bermasyarakat dengan betul. Dan yang ketiga, mengekspresikan perasaan berkaitan dengan amalan toleransi dalam hidup bermasyarakat dengan betul. Seterusnya, kriteria kejayaan menyatakan murid dapat menyatakan sekurang-kurangnya dua kepentingan amalan toleransi dalam hidup bermasyarakat dengan betul. Murid juga dapat membuat justifikasi sekurang-kurangnya dua kesan pengabaian amalan toleransi dalam hidup bermasyarakat dengan betul. Kemudian yang ketiga, murid dapat mengekspresikan sekurang-kurangnya dua perasaan berkaitan dengan amalan toleransi dalam hidup bermasyarakat dengan betul. Baiklah, murid-murid boleh buka muka surat 132 ya. Okey. Di sini tajuk kita pada hari ini adalah bertolak ansur kebajikan diutamakan. Baik. Di dalam petikan ini terdapat satu cerita yang perlu murid-murid fahami. Baiklah, cikgu akan tolong bacakan untuk murid-murid. Okey, ini adalah cerita yang telah disampaikan ataupun telah diceritakan oleh Mei-Ling. Okey, pengalaman Mei-Ling di dalam LRT ya. Okey, cikgu bacakan. Pada suatu hari, saya dan ibu menaiki transit aliran ringan LRT ke pusat bandar. Ibu menyuruh saya duduk di zon keutamaan kerana terdapat satu tempat kosong di situ. Tempat di sebelah saya diduduki oleh seorang pemuda yang umurnya dalam lingkungan 20-an. Tidak lama kemudian, ramai penumpang mula memenuhi gerabak tersebut. Seorang datuk yang bongkok dan bertongkat berdiri di hadapan saya. Perlukah saya bangun untuk memberikan tempat duduk kepada datuk ini? Bisik hati saya dalam dilema. Saya memandang pemuda di sebelah saya, tetapi dia tidak mempedulikannya. Dia terus memejamkan mata. Saya sangat marah, tetapi saya cuba mengawal diri. Kemudian, saya terus bangun untuk memberikan tempat duduk saya kepada datuk itu. Saya sedar, amalan bertoleransi dalam mewujudkan suasana dapat mewujudkan suasana yang harmoni dalam hidup bermasyarakat. Itu adalah pengalaman Mei-Ling yang telah menaiki LRT ataupun transit aliran ringan ya. Dia pergi bersama ibunya kerana hendak pergi ke pusat bandar. Jadi ibunya apabila sampai dalam LRT itu, ibunya menyuruh dia duduk di tempat yang ada kekosongan ya. Kemudian di sebelahnya terdapat seorang pemuda ataupun seorang pemuda duduk yang umurnya dalam lingkungan 20-an. Kemudian dalam masa yang sama ramai penumpang telah memenuhi gerabak. Kemudian dalam ramai-ramai itu terdapat seorang lelaki tua ataupun seorang datuk yang bongkok dan bertongkat berdiri di hadapan Mei-Ling. Kemudian dia rasa macam serba salah, adakah dia perlu memberikan tempat duduknya atau tidak ya. Sebab Mei-Ling ni kanak-kanak lagi ya, seperti murid-murid. Jadi dia mengharapkan seorang pemuda di tepinya yang duduk di sebelah dia tadi yang berumur dalam lingkungan 20-an boleh dikatakan sebagai lelaki yang sudah dewasa untuk memberikan tempat duduk. Namun begitu,
lelaki tersebut langsung tidak mempedulikan ataupun mengendahkan orang tua yang berdiri tadi. Jadi, Mei-ling tanpa rasa ragu-ragu memberikan tempat duduknya kepada lelaki tua itu. Ini adalah salah satu sikap toleransi dalam bermasyarakat. Kita tahu orang tua yang telah bongkok dan memakai tongkat itu tidak berdaya sangat. Dia berdiri pun mungkin agak lemah sebab tu dia menggunakan tongkat. Jadi tindakan Mei-ling ni adalah salah satu tindakan bertanggungjawab, tindakan yang amat baik kerana ada perasaan toleransi di dalam diri Mei-ling ya. Dia tidak berkira kerana ingin memberikan bantuan ataupun bantuan kebajikan kepada orang lain. Berdasarkan petikan itu tadi, kita dapat beberapa rumusan iaitu kepentingan. Apakah kepentingan amalan toleransi dalam hidup bermasyarakat berdasarkan petikan ini? Seperti yang tertulis di hujung ceritanya, ia dapat mewujudkan suasana harmoni dalam hidup bermasyarakat. Selain itu dapat mengeratkan hubungan silaturahim sesama anggota masyarakat seperti Mei-ling dengan Datuk tadilah. Jadi secara tidak langsung mereka dapat mengeratkan hubungan silaturahim. Kemudian sekiranya diabaikan amalan ini ataupun kesan daripada pengabaian amalan toleransi ini seperti lelaki yang berumur dalam lingkungan 20-an tu. Jadi kebajikan masyarakat tidak terbela ataupun tidak terjaga ya. Kemudian boleh menimbulkan persengketaan antara anggota masyarakat kerana rasa tidak puas hati itu. Okey, mungkin macam kanak-kanak macam Mei-ling ni sepatutnya duduk. Jadi sepatutnya orang yang gagah dan lebih dewasa yang memberikan ruang tempat duduknya kepada orang tua tadi. Itu adalah yang sebaiknya. Kemudian antara perasaan yang wujud sekiranya kita mengamalkan amalan toleransi ini, kita akan rasa tenang kerana kita telah memberikan pertolongan kepada orang memerlukan. Kemudian rasa bangga kerana kita dapat membantu orang yang memerlukan bantuan kita dan gembira juga kerana orang tua tadi terbela nasibnya dan kita akan rasa selesa, tidak rasa macam ragu-ragu dalam dilema kerana tidak tenang. Jadi kita akan rasa tenang kalau kita memberikan tempat duduk tadi. Macam Mei-ling lah, kalau kita tak bagi, mesti kita rasa bersalah. Tiba-tiba orang tua tu terjatuh, macam mana? Kemudian kita akan rasa berpuas hati kerana kita telah memberikan bantuan. Baik, rumusan yang dapat cikgu berikan untuk hari ini ialah amalan toleransi sangat penting diamalkan bagi mewujudkan masyarakat yang lebih bertanggungjawab. Ini kepentingan dia ya. Menjaga hubungan baik sesama masyarakat, mengelakkan berlakunya persengketaan, kemudian mengekalkan keharmonian masyarakat. Selain daripada itu, mengeratkan silaturahim sesama masyarakat, kemudian dapat memupuk semangat perpaduan dan sikap saling menghormati sesama masyarakat tidak kira agama dan bangsa, serta mengekalkan kedamaian dan keamanan negara kita. Dengan adanya semangat ataupun amalan toleransi ini, negara kita akan aman damai kerana ada kerukunan di antara masyarakat yang ada di persekitaran. Okey, sekiranya amalan toleransi diabaikan, kebajikan masyarakat tidak terjaga. Kemudian boleh menimbulkan perasaan tidak puas hati antara anggota masyarakat. Wujud persengketaan sesama masyarakat, persengketaan ni seperti pergaduhan lah ya. Boleh menggugat keharmonian dalam masyarakat. Negara juga tidak aman. Kemudian masyarakat berpecah belah kerana sikap tidak bertoleransi ini. Baiklah, tugasan hari ini murid-murid, cikgu nak murid-murid bina peta minda atau peta aiting mengikut kreativiti murid-murid bagi menyatakan 3 kepentingan amalan toleransi dalam hidup bermasyarakat, 3 kesan pengabaian amalan toleransi dalam hidup bermasyarakat dan 3 perasaan yang wujud berkaitan dengan amalan toleransi dalam hidup bermasyarakat. Maksudnya ada 3 tugasan hari ini. Okay. Mungkin ada masalah
nombor di sini tapi ini ada 3 ya. Jadi itu saja untuk hari ini. Jumpa lagi. Sekian, terima kasih.